Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Tuan-tuan, secara umumnya ayat Quran itu sebanyak 6,000 lebih ayat itu mengenai dua jenis saja, iaitu hakikat dan majaz. Betul tak? Hakikat jelas, majaz dipinjam kataan lain untuk makna lain tetapi disertakan dengan qarinah dan juga alaqah. Setuju? Kalau tak ada qarinah, tak ada alaqah, memang kita tak faham. Jadi ayat-ayat itu ada qarinahnya dan ada alaqah. Tuan-tuan boleh setuju tak? Okey. Ya. Guna salin-salin lah. Qarinah dan alaqah. Jadi yang orang tak fahamnya, qarinah ni, alaqah ni ustaz, saya keliru dulu. InsyaAllah hari ni tak keliru. Ya, hari ni tak keliru. Ya. Ini insyaAllah tak keliru secara umumnya, tapi secara khusus lebih lagi lah kan, secara umumnya. Kita ayat Al-Quran secara umumnya bagi pada dua, hakikat dan majaz. iaitu hakikat dan Majaz. majaz. Hakikatun wa majaz. Ingat tak bila saya menerang pada ada yang last kali tu hakikat dan majaz, ingat tak? Ada kan? Ada. Ingat tadi? Okey, hakikat dan majaz. Okey. Ya. Hakikat ni jelas lah. Ya. Allah Rabbi, Allah itu Tuhan saya. Hakikat lah. Tak ada lagi selilung. Tak ada lagi Tuhan kata Allah tu disebut benda lain kan. Rabbi wa rabbukum, Tuhanku, Tuhan kamu, tu jelas. Ya, hakikatnya. Kita ambil contoh dalam bahasa Melayu yang paling mudah. Ya. Kita saling betul kan? Ayat kedua. Ini ayat biasa. Ro'ai tu, apa mana ro'ai tu? Saya melihat. Asadan. Singa. Fil ghabah. Ghabati. Dalam hutan. Ini singa betul. Ya, singa betul. Jadi tak perlu ada qarinah lagi. Memang singa betul. Tak perlu ada apa tu qarinah, tak perlu ada apa tu kita kata apa? Dua-dua tu. Sebab singa betul. Singa memang ada dalam hutan. Okey? Okey, jelas tak? Jelas. Ini ulang kaji. Salin juga. Ya Allah. Aduh, ya. Berapa kali salin lah. Latih. Agaknya kalau dicek orang itu asalan bila ghabati ni berpuluh-puluh lah tu. Salin lagi. Aduh. Okey. Mana? Latih tulis. Latih tulis. Ro'ai tu ni. Asadan. Okey. Fil madrasati. Saya lihat saya kuasa ini di sekolah. Ini majaz. Majaz. Kenapa kita kata majaz? Sebab singa tak duduk di sekolah. Jadi sekolah ni lah dia kata qarinah. Qarinah. Ya, qarinah. Mengatakan ini adalah orang garang, seorang guru yang garang, asaran. Ya.
Tapi dalam bahasa Melayu dia boleh buat gini. Kan? Menandakan itu bukan singa betul kan? Tapi dalam Quran mana ada gini? Ada straight kan? Jadi kita kena faham. Ini dikatakan majaz kerana ini maksudnya bukan singa. Dia pinjam perkataan singa untuk mewakili seorang guru yang garang. Betul? Jadi bila majaz, tuan-tuan dan puan, boleh faham tak ni? Diam je. Bila majaz dia ada dua. Satu alaqah, satu qarinah. Okay, faham tak? Bila saja majaz saja doktor, dia mesti ada alaqah dan qarinah. Ini tak payah alaqah qarinah, memang betul singa. Ya, tapi di sini mesti ada alaqah dan qarinah. Okey. Okey. Alaqah dan qarinah. Bila sebut majaz saja, dia mesti ada dua, alaqah dan qarinah. Okey. Nak rehat dulu ke? Nampak macam letih ya? Kalau kerja negara 5 minit rehat. Rehat makan kat belakang tu. Sebenarnya bukan rehat, saya nak makan. Kerja negara macam-macam masih tagak apa semua dah. Bila saya tak buka beg, saya bawa beg yang sama. Hari Jumaat dia masuk dalam beg ustaz yang minggu lepas tak makan lagi. Dia semeji nasi dagang seminggu. Tak sedar. Dia duduk kat belakang tu macam orang kata macam kucing tidur. Nasi lemak. Okey, tuan-tuan faham ni? Alaqah ni hubungan antara singa betul dengan orang garang. Faham tak? Dia membandingkan singa ini, orang yang garang ini semacam singa. Sebab itu dia tak kata orang garang, dia kata singa. Ra'aitu asadan fil ghabah. Dia tak kata ra'aitu orang garang fil madrasah. Dia sebut asadan. Asadan. Fil ghabah. Jadi apa hubungan antara asadan yang disebut ni dengan orang garang yang dimaksudkan tu? Apa hubungan dia? Hubungan dia sama, iaitu orang garang dengan ustaz yang bercakap tu macam singa, dua-dua garang. Betul tak? Hubungan sama tak? Hubungan sama tak? Faham ni? Sama kan? Dua-dua kan, tapi garang singa dengan garang ustaz lain lah kan? Jadi, tapi hubungan sama. Hubungan sama. Istilah dia adalah garang. Garang lah kan? Sama hubungan. Saya dulu, bila masa di pengetua sekolah dulu, bila saya lalu kat sekolah, pergi melawat sekolah petang-petang, budak-budak buat gitu saya. Atas asrama penuh kan? Satu blok tu. Wah, dia kata saya. Kata budak, tak kira pengetua dia buat. Saya pergi sana. Dia dah kata. Jangan saya buat. Besok saya kena tangkap dia. Jadi sekali tu minggu lepas saya pergi, saya latih setiap dom ada satu orang wakil untuk nak tengok siapa yang up saya dan beri upah. Upah RM2. Masing-masing bila Ayah nak pergi bila? Saya pergi pukul 5 petang ni. Saya pergi. Okey, stand by semua? Okey, ya, stand by. Masa saya jaga. Bila saya pergi, dua orang kena tangkap. Masuk dalam bilik saya semua. Macam mana yang dia tahu? Macam mana yang dia tahu? Spy. Macam mana tahu? Heran lah. Heran lah. Okay. Itu cara kena pandai kan politik. Okey. Alaqah dia bila majaz mesti ada alaqah. Selain daripada alaqah, dia tambah dengan qarinah. Qarinah ni perkataan yang digunakan untuk menunjukkan itu bukan singa, itu orang garang. Betul tak? Betul dia? Dalam majaz saja ada qarinah dan alaqah. Dalam tashbih tak ada. Sebab tashbih dia tak ada alaqah. Dia membandingkan orang tu seperti unta kan. Tapi dengan syarat perbandingan dia tu mesti sama. Dia banding ibu mengandung dengan
unta. Ya. Ibu mengandung dengan unta, itu tasbih. Dengan syarat perbandingan dia tu mesti sama. Sama tu nama dia musyabahat. Sama. Namun begitu, ibu mengandung dengan unta pikul barang taklah sama. Tapi dari segi realitinya sama berat. Takkanlah nak sama dengan ibu goyang-goyang kan, anak dalam tu kan. Unta tu letaklah benda pun. Okey. Sekarang ni boleh faham? Boleh faham. Okey. Jadi, tuan-tuan, alaqah ni ada dua. Satu, dia kata alaqah yang sama. Apa maksud sama? Musyabahat. Sama. Macam ni, ra'aitu asadan fil ghabah. Ini majaz. Ya. Alaqah dia asadan dengan orang yang garang tu sama garang. Namun begitu bukanlah sama betul-betul. Ya, dibandingkan sama, kan? Alaqah musyabahat. Jadi bila alaqah dia sama, maka dia jadi isti'arah. Boleh? Dia jadi isti'arah. Isti'arah. Tahu tak isti'arah boleh? Dia pinjam perkataan zulumat menggantikan perkataan kufur. Jadi zulumat dengan kufur tu ada alaqah. Alaqah dia ini gelap, ini sesat. Ada hubungan tak? Ada hubungan, sama tak? Sama, tapi not 100% sama. Gelap itu digambarkan seperti orang kufur. Orang kufur itu digambarkan berada dalam gelap. Cahaya digambarkan dengan nur. Iman. Jadi orang yang beriman itu sentiasa bercahaya. Dan orang yang bercahaya itu orang beriman. Itu alaqah dan musyabahat. Kalau alaqah yang sama, maka nama dia isti'arah ataupun kinayah yang dalam bayan tu. Okey, boleh? Boleh? Nampak tak panggung? Okey, sekarang ni Cikgu Fauziah, sekarang tengok sini. Sekarang Allah Ta'ala membandingkan sadrak, dada, dengan apa yang ada dalam dada. Okey, dia nak sebut hati, tidak sebut hati tapi dia sebut dada. Tapi maksud dia bukan dada. Ada dalam dada. Antara dada dengan dalam dada, hati ni tidak ada hubungan. Tidak ada alaqah. Alaqah dia panggil tak sama. Tetapi ada kaitan. Alaqah tak sama. Dada dengan hati mana sama? Jadi apa dia alaqahnya? Alaqahnya sipi-sipi, iaitu hati duduk dalam dada. Dia panggil alaqahnya mahaliyah. Jadi oleh kerana alaqah tidak sama seperti mana musyabahah ni, maka dia kata ghairu musyabahah. Boleh? Boleh tak? Ghairu musyabahah. Sebagai contoh ya, Allah Ta'ala kata alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dada Allah? Disebut dada, tapi bukan maksud dada. Maksudnya hati yang duduknya dalam dada. Tapi kenapa dia sebut dada? Sebab dia majaz. Dia beri nama majaz. Ya, majaz supaya berbentuk sedikit sindiran. Orang-orang yang albab mungkin terasa tersentuh bila disindir begitu. Jadi itu dikatakan majaz mursal. Majaz ialah penggunaan perkataan yang tidak sebenarnya, ya, menggantikan perkataan sebenar dengan syarat dia ada alaqah dan ada qarinah. Alaqah tu sama ada sama atau tidak. Kalau alaqah sama, maka dia namakan isti'arah dan kinayah. Kalau alaqah tak sama, dia dinamakan majaz mursal 10. Ya, 10 majaz mursal.
10 halakah tu kan? Tu alakah. Alakah tu lah. Alakah tu tak ada kaitan macam ni. Macam istiarah. Tak ada. Yang sebelah sini dia sama kan Ustaz? Sama. Yang sebelah ni. Sebelah sini tak sama. Kalau kita nak kata dada dengan hati, tak ada kaitan. Kaitan dia hanya dada sarang hati. Dada bekas hati, itu saja. Bila muka putih, tanda ahli syurga. Itu saja. Muka putih dengan syurga tak sama. Tapi kaitan dia, orang muka putih duduk dalam rahmat Allah. Ya tak? Itu yang susah nak faham. Tak saya faham boleh? Boleh? Rumit sangat nak faham ni. Tapi kalau kena banyak kali baca, buka internet baca, fahamlah. Sebab apa? Bukan senang nak faham. Kalau tuan-tuan boleh faham ni, boleh telan dengan betul ni, this is the best investment lah ever, orang putih kata. Ya, ada orang bersara, berhenti bersara, ya, cari kerja baru, buat kerja baru, dia cari tu cari ni, penat bekerja kan, macam tak cukup duit je. Tapi tuan-tuan bersara cari barang, hebat lah. Jadi tuan-tuan, biarlah saya corotin sikit apa kan. Tok Guru cakap, kena dengar. Yalah, jangan bersara terus mari, jangan bagus tu. Jangan lama-lama bersara. 3-4 tahun bersara jangan. Hari ni bersara, minggu depan tu mari belajar kelak-kelak Al-Quran. Bagus. Syukur Alhamdulillah. Lepas tu saya bila mikir begini, Dr. Sahab, saya gagahkan juga datang. Gagah datang untuk nak mengisi dada tuan-tuan. Ya, sambil-sambil makan kuih keria gula Melaka. Ini dia, boleh. Ini dia yang saya nak tekan ini. Jadi alaqah ialah hubungan antara musyabbah bih yang ada dalam majaz, okey, mewakili musyabbah yang tidak ada. Tuan-tuan ingat, istiarah ni musyabbah bih saja ada. 3 tak ada. Betul tak? Kalau 2 ada, musyabbah tasbih. Kalau 4 ada, tasbih mufassal. Kalau 2 ada, balik. Kalau 3 ada, tasbih mujmal. Boleh tak? Kalau hanya 1 saja ada, iaitu musyabbah bih, nama dia majaz. Kalau majaz itu alaqahnya sama, istiarah dan kinayah. Kalau alaqahnya tak sama, maka nama dia majaz mursal, which is orang kata jadi tiang seni dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan boleh faham tu, bolehlah lanjutkan apa tu kepada ma'ani. Kerana dalam ma'ani straightforward. Hari ini saya akan beri saja frame ma'ani. Minggu lepas dah bagi tu frame. Dah bagi dah? Minggu lepas dia buat apa? Tolabi. Tolabi. Tolabi ya. Itu tak ada orang kaji. Kalau tak orang kaji, minggu lepas boleh. Masuk insya ya. Tak apa. Sekarang ni saya berdasarkan framework yang apa tu, saya pernah punya dulu kita buat framework. Okey, ini ada tak tanya? Any question? Ada. Ustaz tadi Ustaz cakap saya macam lost sikit pada yang musyabahah tu. Tadi Ustaz kata kalau dia satu, dia adalah majaz kan? Kan halakah dia ada 3, 2 dan 1 tadi. Itu tasbih. 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 Bila tasbih ada 4 rukun. Ya. Kalau ada 4 rukun semua dalam Quran tu, macam alladzina yunfiquna amwalahum tu, dia jadi tasbih apa tu mufassal, detail. Kalau ada 3 rukun, dia jadi mujmal. Kalau ada 2 rukun, itu balik. Kalau ada 1 rukun saja dan rukunnya musyabbah bih, maka dia nama majaz. Okey. Dan kalau musyabbah bih tu yang ada dalam Quran tu, yang dikatakan majaz itu, kalau sekiranya alaqahnya sama, maka dia kata itu istiarah atau kinayah. Kalau alaqahnya tak sama, tak ada kena-mengena, maka dia katakan majaz
mursal, yang 10 tu. Itu key point. Senang kan? Dia adakah sama dengan ghairu musyabih? Ghairu musyabah. Dia tak sama. So maknanya yang musyabihah Musyabah di sama. sini alakahnya sama. Alakahnya sama. Alakahnya sama, cuma yang tak adanya musyabah. Dalam ayat dia musyabah tak ada, Ingat. Dalam ayat ni musyabah tak ada, tapi alakah ada. Alakah dia tetap ada dengan musyabah bih. Okey? Alakah musyabah bih alakah? Tapi kalau tiga-tiga ada musyabah bih alakah dengan Kalau tiga-tiga ada, dia tak nama alakah, dia nama tasbih. Musa. Tak, tasbih. Macam Musa, dia hanya musyabah bih saja ada. Tapi alakah dia semacam tak kena-mengena. Yang 10 tu. 10 tu. Alakah dia tak sama. Cuma yang hubungannya ada sikit. Dari segi yang pertama, tempat. Yang kedua, hal. Yang ketiga, masa depan. Yang keempat, masa akan datang, masa sekarang. Yang kelima, berlawan. Itu alakah tu je. Itu je anda katakan alakah. Tapi alakah tu bukanlah macam alakah dalam isti'arah dan kinayah. Kinayah, isti'arah, Tuhan bandingkan gelap dengan fasik. Tapi dia sebut dalam Quran fasik. Ya. Dia sebut dalam Quran gelap. Gelap tu bukan maksud gelap. Gelap tu maksud kufur. Orang yang kufur dengan gelap ni hampir sama. Orang kufur hidup dalam gelap. Tapi gelap bukanlah gelap malam. Gelap ni maknanya gelita. Okay? Jadi hubungan dia sama. Maknanya gelap dengan kufur tu ada hubungan. Hubungan dia sama. Itu maksud dia. Maksud dia isti'arah, dipinjam. Yang ni pun yang apa tu ni pun pinjam juga kan. Macam Musa tu dipinjam juga. Dipinjam perkataan itu untuk menunjukkan perkataan lain. Tapi ada alakah. Alakahnya tak sama. Qarinahnya ada. Qarinah tu memang ada lah, sebab dia takut kita faham lain. Itu dia. Rasa susah ke? Diam. Mix up, Ustaz. Ya? Mix up. Campur aduk. Campur aduk memang. Tak apa-apa. Saya kata yang mana? Semua ni dia punya konsep kan. Tak apa. Memang. Saya dulu sampai sudah tak faham. Lately baru faham. Susahnya nak faham. Tapi kalau boleh baca buku bahasa Inggeris, mudah faham. Cari buku bahasa Inggeris tentang balaghah. Okey. Kita ambil contoh ayat ni. Dalam ayat Quran ada dua ayat jenis. Satu hakikat. Ini faham tak? Yang kedua majas, faham tak? Okay. Hakikat ni tu tak tahu. Ini singa betul. Tak ada lah alakah, tak ada lah betul qarinah. Sebab singa betul dalam hutan. Tapi bila dia kata saya melihat singa di sekolah, dipinjam keadaan singa untuk menunjukkan seorang yang garang sedang berucap di sekolah. Betul tak? Di sini dia sebut orang garang? Tak sebut. Tapi yang disebut Sekolah. singa. Singa kan? Tapi maksud dia orang garang. Macam mana kau tahu ini orang bukan singa? Sekolah. Sekolah tu qarinah. Okey? Sekolah tu yang di qarinah katakan singa ni bukan singa, ni orang. Apa hubungan antara singa dengan orang garang? Ada hubungan tak? Garang. Apa hubungan dia? Garang. Singa dia ngap. Tapi orang yang garang ni dia cakap kuat, garang kan? Jadi itu dia katakan alakah. Jadi alakah tu, dia katakan alakah tu sama tak? Sama. Itu maksudnya alakah. Dalam ayat tu asalnya alakah, madrasah, qarinah. Ni qarinah. Madrasah Qarinah. Qarinah ni perkataan yang digunakan menunjukkan ini bukan singa betul. Ini singa pinjam. Okey? Jadi disebut singa di sini mewakili
orang garang, sebab singa dengan orang garang tu sama. Dia punya hubungan dia sama. Sama-sama garang. Dia tak kata Ro'ai tu kura-kura bila madrasah. Kalau kura-kura ni mungkin lambat kan, dari segi pinjaman untuk menunjukkan lamian lambat. Okey, boleh faham ni? Boleh faham? Boleh. Ya, boleh. Sama juga dengan tadi, istiarah dan kinayah. Kalau alakan ni sama, ini dia katakan majaz. Majaz. Pinjam. Ya, pinjam. Dan majaz ni majaz apa? Oleh kerana alakah dia sama, ini nama dia istiarah. Majaz istiarah. Istiarah nama dia. Ya. Kalau musyabahah. Musyabahah. Sama. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Singa dengan orang sama tak? Sama. Jadi itu dia katakan hubungan. Hubungan antara singa dengan orang garang adalah Sekarang itu contoh istiarah tu kan? istiarah. Contoh kinayah tu lagi. Kinayah yang kita baca tu lah. Contoh kinayah ni tidak banyak sangat saya jumpa dalam ayat biasa. Ya, ayat Quran ada. Ayat Quran tu lah kita kata Beza dia daripada segi kinayah beza dari segi beza dia sama. Tak ada beza. Cuma kinayah ni dia lebih daripada dua perkataan. Macam dia kata la taj'al yadaka, dia macam peribahasa. Jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu. Terbelenggu ni bukan maksud orang yang duduk begini. Terbelenggu ni menggambarkan orang yang kedekut. Sebab dalam budaya Arab, kalau orang macam ni, dia kata orang yang dah tak ada duit. Bila orang pergi, dia tak kena ambil duit dah, tangan dia macam ni. Dulu dah, sekarang tak dah kan. Sebab tu ayat Quran turun 1400 tahun dah. Cerita dah banyak, kinayah dah. Kinayah. Macam peribahasa. Lebih kurang begitulah. Okey, dia macam peribahasa. Macam peribahasa. Dia melebihi dua perkataan. Dua Melebihi perkataan. satu. Lebih satu. Tapi yang keempat. Jadi jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu di kepala macam ni. Jadi apa dia hubungan dengan kedekut? Apa dia hubungan dengan kedekut tangan macam ni? Ada hubungan tak? Ada. Tak ada? Ada. Dia melekat. Ada. Terikat. Ada, dalam budaya tu ada. Tangan ni ke belakang lah. Ke belakang. Ke belakang. Ke jauh. Mana Dia macam ni. tangan ke belakang tu menandakan orang yang bakhil. Tapi ini Tuhan buat contoh, bukan Nabi Muhammad. Allah buat contoh. Pada masa itu Quran turun tu.
Ustaz ada tulis mereka alaka. Ya. Kalau pada alaka tu dia musyabah. Alangkah hubungan tu ada dua jenis. Satu hubungan tu sama. Musyabah. Yang kedua ghairu musyabah tak sama. Tak sama. Yang tak sama tu kita kata macam musal. Tak Yang sama. tak sama. Tak sama. Tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Cuma hubungan dia ada dari segi ada kaitan saja. Tak ada hubungan, ada kaitan. Macam tadi saya kata alam nasrah laka sadra. Tidakkah kami lapangkan dada awak? Bukan maksud dada. Dada dengan hati yang kau maksudkan tu, dia nak maksudkan hati, tapi dia tak sebut hati, dia sebut dada. Hati dengan dada tak ada hubungan. Tak ada hubungan langsung. Ada pun dari segi hati tu duduk dalam dada. Jadi hubungan tu nama dia mahaliah. Iaitu nombor 3 kan. Itu mahaliah. Itu je hubungan dia. Bukan hubungan lain tak. Hubungan makna tidak. Hubungan dari segi kedudukan. Dia nak sebut hati, tapi dia tak sebut hati, dia sebut dada. Sebab dada tu bekas hati. Jadi orang cerdik je faham. Tepat hati. Kalau hubungan musyabahah tu ada dua je isti'arah dengan Kinayah. Dalam bayan lah. Dalam bayan Ya. Anda yang sedikit keliru bayan saja. Okey, badai tak ada masalah kan? Badai ni hanya indah bahasa. Tapi ma'ani cover everything. Bila ma'ani ni semua huruf-huruf ja tu kembali balik. Tengok jari. Saya akan bagi framework berdasarkan jadual ni. Dia lebih mudah. Nanti kita bayan istiarah ada, kinayah ada, macam musal ada. ya, susah tu. Tapi dalam badai ada tiba, ada mukabalah, ada sajak, senang kan? Ada jinas, ada iltifat, ada iktibas. Tak payah fikir panjang. Zuhir, yang kena fikir panjang betul sebab apa berabuk badai. Bayan. Yang kena berabuk fikiran bayan. Jadi tuan-tuan, biarlah berabuk berfikir untuk bayan. Ya, jangan risau. Okey. Pahala besar dapat. Pahala sangat besar dapat. Besar. Ya, Kalau betul. kita balikkan dia framework dia Ustaz, mana hakikat majaz kan, tapi atas tu dia bagi bayan lah Ustaz kan. Bayan terbagi kepada hakikat dan majaz kan. Boleh di atas tu Bila bayan. majaz tu dibagi kepada kepada dua alaqah dan qalina. Ya. Dia Alaqah tu terbagi kepada musyabih dengan istiarah dengan apa kinayah tu. dia duduk bawah bayan. Ya. Sebab apa dalam badai tak ada. Dalam ma'ani tak ada. Dalam bayan dia ada pelik-pelik ni. Sebab tu nama dia jelas. Bayan ni mana wudu. Jelas. Clear. Bukan di bawah struktur makna Ustaz, ni di bawah struktur bayan yang Ustaz cerita hari ni. Bayan. Lepas tu saya kata ma'ani tu, bila sebut ma'ani, semua cover. Di bawah tu pun ada bayan, di bawah tu ada badai, dan harah-harah dia semua sekali, semua masuk. Jadi ma'ani tu penghabisan sebelum pergi kepada fasahah. Ni baru Ustaz cerita struktur bayan. Saya ni ulang kaji saya ada bayan. Okey. Ulang kaji. Sekarang kita masuk ma'ani. Okey, ma'ani hanya mengkaji tentang gaya bahasa. Kita sebut ada 7 gaya bahasa kan? Ya. Dah saya semua? Okey. So hari ni saya akan put all 7 structure into the figure. Okay, so that you can understand better. Boleh? Orang putih pun faham. Okay. Ini ambil masa 40 minit. Okay. Untuk apa semangat yang ni sikit. Sebab sikit jangan aku tak banyak. Kalau tidak, boleh laju-laju sikit ambil sikit. Rosel. Roda tu air Rosa Ustaz. Air Rosel. Nampak gelas lama ke? Ustaz baru nak tanam. Ustaz baru nak Kalau tanam. tertumbuh daun, lulai lah. Ni Kalau cepat ni. kalau besok lulai. Lusa bawa air kat sini ya. Kena tutup bunga tu kan. Tak ada, kalau minggu depan tak buat lagi, kita beli kat kedai tu. Rosak juga. Okey, tuan-tuan. Rehat 2-3 minit. Tuan-tuan ambil tenaga. Kerana ini this is a very difficult task.
Very very difficult task. Ya, macam Lalu depan kamera ni. 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 Ada tisu. Tuan-tuan simpan dalam fikiran, memang subjek ni susah. Memang susah. Sebab itulah Quran ni Allah Ta'ala kata kami jaga dia, ya, dan kami tolong dia, kami jaga dia. Mana dah tu? Jatuh tak? Jatuh tak? Jangan wire. Macam telefon ni. Ada. Yang kena tulis kat situ duster. Ada setengah tempat tu kena kat situ. Atas itu yang ada dia punya apa ni kan yang Ni ada magnet. magnetik. Ini tak magnetik. Kalau tukar magnetik lah. Okey, tuan-tuan. Ilmu ma'ani hanya membicarakan tentang gaya bahasa. Bila gaya bahasa, dia tak boleh tengok satu perkataan. Okey? Dia kena tengok dua perkataan ke atas. Kalau Allah saja tak nampak gaya bahasa. Okey, setuju? Allahu Akbar ada gaya bahasa, iaitu mubtada dan khabar. Jadi gaya bahasa ni dua perkataan ke atas. Kalau satu perkataan tak ada gaya. Ya tak? Dua ke atas baru ada gaya. Bila ada gaya, maka ada dari situ hukum. Hukum dia 23 tu lah. Iaitu marfu' 8, mansub 12, majrur ada 3. Baru ada 3. Ada tempat lain kata majrur 12. Bila pula 12 majrur. Itu tak ulang kaji. Dia bertukar. Ingat dia gurau. Kalau fa'il Ha? Kalau fa'il Fa'il? kalau darah bah dia. Ha? Kalau fa'il ada fa'il dulu kan. Ada fa'il. Tiga apa juga lah. Dah bila? Dulu dah ulang kaji 2 kali tu. Bila ada fa'il, ada fa'il. Nama dia ayat fa'iliyah. Bila ada fa'il, ada maf'ulun bih. Okey, ayat fa'iliyah ni ada maf'ulun bih. Ada mafa'il 4. Okey, betul tak? Tiga sama tak macam Allahu Akbar sama. Allah Akbar tu ayat isim. Ismiyah. Bila ayat ismiyah, Khabar. ni. Tak ada Bila khabar. macam ni nak tabur makni, dok tanya-tanya ni yang Nasib baik Ustaz ni sabar kan. Ulang kaji. Ulang kaji betul. Tengok dah tak jadi nak majar. Sekarang masa dah mencuri kita. Aduh. Tapi balarang sekarang berapa ribu kan? 4,000 lebih yang tengok. Ya, betul. Yang belajar yang datang kelas tak ramai. Tak ramai. Rupa macam diskup. Cipu-cipu je lah. Okey, ni tuan-tuan. Inilah ayat Quran. Betul tak ni? Ya. Tapi salin tu macam tak nak belajar. Ada ayat ismiyah betul tak? Ya. Ada ayat sebab tu bila kita ulang kaji bertambah faham. Okey, kita ambil ayat ismiyah. Kita ambil ayatnya Allahu Alimun. Alimun. Hakimun. Okey, ni ayat ismiyah. Betul? Betul. Ini tak main mubtada B1. B1. Maka apa jari? Ini B2. Ini B7. Terus ini mubtada, ini khabar, ini tabi' isi bagi depan. Betul tak? B1, B2, B7. Ini bagi depan, ini bagi depan, ini bagi depan. Ada 5 lagi. Daripada ayat isim, kita katakan Allahu Aliman Hakiman. Daripada ayat isim, ini lagi satu. B berapa? Mubtada? Isim kanan? B. B berapa isim kanan? Tengah. Tengok orang pegang tu pun tak boleh keluar. B7. Isim kanan. B3 ke? B3. B4 ke? Tengok. Ini mata saya pula belajar. Nak ngajar. Okey. Daripada jumlah ismiyah ada berapa B sekarang? 1, 2, 3,
4. Okey? Ingat. Kalau ada kana ni, ini ayat ismiyah. Dimasukkan kana ni untuk menguatkan ayat. Betul tak? Okey, ditambah lagi inna. Innallaha alimun hakimun. Ini bi berapa? Khabar kana bi berapa? Lipat. Lipat. Okey. Ada berapa lagi? Tu lagi satu isim kana Ustaz. Ni Isim ni isim kana masuk. Ya betul. Oh. Isim kana bi berapa? Bis pada dasar. 10. Bi 10. Ah, Oh, bis Ustaz 10. tak semua baris atas ya? Tak apalah sebutlah asal Bahagia. bahagia. 10. Ini bi berapa? Ini bi berapa? Isim Khabar kana bi berapa? Khabar kana B9. Bismillah. Okey. Berapa satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bi berapa? Maknanya tabi isim masuk. Baris Bi berapa? Bi 7 dah. Bi 7 bagi depan. Tetapi Bi 11. Bi 12. Bi 12. Hakiman. Bi 12. Tabi isim bagi atas. Bi 12 kan? Tak jumpa. Okey, saya bagi contoh aja. Daripada ayat isim dia keluar B1, B2. B20 lah Ustaz. Eh? B20. B20. Ya. Mana boleh 12? 12. Kalau satu tu buat. B20. Okey, daripada ayat isim berapa keluar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu lagi satu tu Hakim. Hakimun ada dah. Ni Oh, bawah tu. Hakimun B20. Hakimun juga ya? B20 sama. Yang sama tak payahlah. Ya, ya. Jadi daripada ayat isim 8. Betul? Ya. 8 hukum. Macam mubtada tu hukum lah. 8 hukum. 23 tolak 8 berapa? Ya? Berapa? 15. 15 lagi tu duduk kat mana? Tuan-tuan jangan lupa ayat Quran ada lagi satu yang bukan ayat tapi macam ayat. Nama dia syibi jumlah. Syibi jumlah. Syibi Jumlah. jumlah. Syibi jumlah ni iaitu minal min Muhammadin. Betul tak? Ini bi berapa? B jam majrur tu. B21. Nabi 21. Okey. Mu'al ini Rasulullah bi berapa? Rasul. Bi 22. Okey. Okey, satu lagi. Bi 23. Bi 23. Isim majrur, tabi isim majrur. Apa tu? Okey. Rasulullahil Azimi. Boleh? Okey, daripada syibi jumlah ada 1, 2, 3. Okey. Jadi tolak 3. Tolak 3 apa dengan 12. 12 lagi tu daripada ayat fa'iliyah. Ayat fa'iliyah menyumbang 12. Marfu' ada, masuk ada. Tapi ayat ismiyah menyumbang 8. Ayat syibi juga menyumbang 3. Jelas tak? Dia nampak? Dia mantap kan? Lihat boleh? Pernah tak faham kan? Kalau dulu tak guru saya kata tak faham aja mau makan apa, makan kerok. Kerok. Tak guru kata makan kerok. Aduh. Pegang nasi. Makan kerok je. Kerok sedap. Saya kalau makan nasi, kalau makan pulut, ingat pulut cawang tengah ni kan? Kerok sedap, makan kerok. Okey. Ayat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah menyumbang kedudukan. Okey. Bayan badai ma'ani menyumbang keindahan. Keindahan perkataan dan makna. Ingat tu. Tapi di dalam balaghah ada tak nahu?
Ada, mesti ada. Tapi nahu tu disusun begitu indah sehingga jadi badai, sehingga jadi ma'ani, dan sehingga dia jadi apa tu, bayan. Jadi tuan-tuan itulah dia. Okay. Ustaz tadi cakap apa? Ayat ismiyah dan fi'liyah menyumbang kedudukan. Ya. Ayat Kedudukan tu. Ayat lagi satu tadi ayat balagah. Balagha tu keindahan. Keindahan bahasa dan makna serta ketepatan makna. Bayan, keindahan perkataan, keindahan makna. Badai, keindahan bentuk rupa. Ma'ani, ketajaman makna. Makna dia tajam. Okey, macam innallaha, makna tu tajam tak? Bayan tu tepat. Tepat. Ya. Tengok, kena ada penudung kanan juga bantu orang faham. Yang tepat jelas. 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 Kita sabarlah ya. Kita sabarlah. Kalau dulu zaman-zaman Haji siapa nama Tuan Haji apa? Zainuddin. Haji saya dulu, saya bila melambangkan susah faham, bukan saya susah faham, anak orang susah faham, saya cabut piah kepada kepala kaji. Kau kepala. Ini tak cabut. Mana tuan-tuan ni semua bagus lah. Tak sampai ke cabut piah. Cabut yang mana dia panas lah tu. Rasak tu. Rasak. Tu. Tuan jangan lupa, rakaman tuan-tuan ni dituntut di seluruh dunia. Di alam maya padang. Jadi orang yang tutup video ni pun dia tak juga lucu kan. Kadang dia tengok saat ini tak ada lucu dah. Awak nak lucu ke nak apa? Okey. Jadi kita tak tengoklah ayat Fatiha. Ingat ayat Fatiha dia punya mafa'il B5. Tak? Maf'ul bi B11. Tak? Maf'ul ma'ah B12. Ajdi B13. Maf'ul fi B14. Maf'ul tu saya kata belah-belah pun bukan betul tak? Bukan. Kata je kan? Dia bukan tak tahu, dia tak tahu, dia bukan orang haji. Kita kena happy-happy belajar ni, jangan stres. Kalau stres tak masuk. Sebab apa? Bila dapat duduk tu, ilmu ma'ani adalah ilmu berkaitan dengan uslub, gaya bahasa. Cuba sebut uslub. Jamak dia asal. Uslub, gaya bahasa. Dua perkataan ke atas, gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa. Ya. Tambah 4 million 2. Ilmu. Nampak tak orang belakang? Ada persoalan apa dah? InsyaAllah. Bincang tentang uslub. Saya sebut bahawa ni 7 bentuk. Okay? Now kita put all 7 into the manageable. Pakai pen yang besar tu. Tak ada. Ada? Tak ada buat? Ada. Ya. Kan nampak lah. Okay. Tahu lah satu dunia tu. Ada 3 uslub saja dalam Al-Quran. Satu nama dia khabari. Kita sebut khabari. Khabari. Jangan sebut kabari. Kabari tu orang Jawa apa khabar? Khabari. Bila kita mengajar begini khabari, ada orang jawab baik ustaz. Orang Jawa jawab khabari. Baik. Khabari. Khabari adalah uslub yang boleh dikatakan betul kalau betul dan bohong kalau salah. Boleh? Itu nama dia khabari. Khabari ni berita yang boleh jadi betul ataupun salah. Yang kedua insya'i. Kan cantik sikit. Insya'i ni berita yang tak boleh kata betul atau dia tidak menerima betul atau salah. Itu nama dia insya'i. Boleh? Dan yang ketiga nama dia qasri. Qasri ni maknanya dia pendek. Qasri ya. Kita ambil yang 7 tu kita masuk dalam frame. Qasri. Kita sebut qasri. Qasriyun.
Ya. Khabari boleh diterima betul atau salah. Syai tak boleh. Pendek ni pendek. Lagi tak boleh ya. Khabari. Ini di bawah struktur makni ya Ustaz. Ya makni. Dah bayang habis dah. Kita tak akan kembali pun dia bayang. Biarlah kau bayang seorang-seorang. Kan? Duduklah bayang seorang-seorang kan. Sekarang kita makni. Kaji Ustaz tu Boleh khabari kata apa? ke apa Ustaz tu? Ha? Ya, Khabari. Sort. Mana? Ni Qasri. Oh, sorry. Allah. Kenapa boleh jadi Qamari? Confused lah. Qasri. Kotak. Ha? Qasriyun. Itu yang terlebih bius tu. Terlebih bius tu yang jadi mi jadi salt tadi mi. Ada mata dia lain. Tapi nak baik juga Dr. Bius akhirnya tengok dia guna bius dia nak salah pening kepala. Dr. Solius Kumari. Qasri. Kosri. Qasri. Khabari lain. Ustaz sebut Kumari khabari. tu isteri cikgu saya Mrs. Kumari. Cikgu saya nama Mrs. Kumari. Kawan saya dekat Johor nama Ahmad Kamari. Kamari. Jauh. Tapi baik sikit pada Mr. Nak Budu tu kan. Okey, setuju ni? Ini ayat pendek Ustaz ya. Ni pendek. Yang- Ini diterima betul, tak boleh terima betul, tak salah. Ini boleh. Ingat faham dulu, okey? Buang memang. Ya. Okey. Khabari ada 3. Dalam 7 tu lah. Satu nama dia ibtidai. Ibtidai ini permulaan. Tidak. Jadi kelas ni tak naik mana, tak naik sanawi, ibtidai je. Ibtidai. Talabi. Penggunaan. Ni talabi. Ni talabi. Talabi ni tutup. Yang kedua ingkari. Ingkari mana? Ingkar. Ingkari. Kita akan pergi sesa ni. Talabi, ingkari. Okey. Ibtidai permulaan. Kita akan belajar. Talabi tuntut. Kemudian ingkari. Ingkar. Ya? Deny. Okey. Insya'i ada 2. Ada 2. Insya'i ada 2. Ya. Satu talabi. Satu ada talabi juga. Talabi. Dan yang kedua ghairu talabi. Apa nama ghairu? Tidak. Bukan. Bukan. Ghairu Lain. talabi. Bukan tuntutan. Bukan permintaan. Okey. Talabi ada 5. Ada muka dia. 1, 2, 3, 4, 5. Permintaan tu ada 5 bahagian. Ya. Yang pertama dia panggil istifham. Ya, yang pertama dia panggil istifham amanai. Istifham ni minta tanya. Ya. Amar suruh. Nahi larang. Dan yang akhir sekali nida dan tamanni. Nida seru. Dan yang kedua tamanni. Angan-angan. Tamanni. Ni an-nida'u, an-nahyu, al-amru, al-istifham. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum. Itu ada hal kan? Berapa huruf istifham? Banyak. 6. Hal itu nama dia huruf ma'ani.
kan kita belajar awal dulu, huruf hijaiyah tu ada huruf ma'ani. Okey, ba tu sumpah kan? Ta sumpah. Hamzah tu adakah? Itu dikatakan huruf ma'ani. Ingat tak tu? Hal adakah? Ada satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf dan ada 4 huruf. Itu nama dia huruf ma'ani. Baru jumpa sekarang setelah 5 tahun hampir berpisah. Sekarang baru jumpa. Nasib baik juga letak 5 tahun baru. Orang lain belajar 20 tahun. 20 tahun tak balik-balik, akhirnya jual nasi. Ya, tak balik. Bukan senang. Orang Arab nak mengajar susah. Tak boleh faham, susah faham. Kecuali kita kuat betul Arab. Yang paling istiqamah Zaini je. Lama betul. Istiqamah. Ya? Istiqamah tu dia. Istiqamah betul. Kalau orang lelaki lah, dia boleh janggut hitam sampai janggut putih. Saya dari tak ada janggut, ada janggut, tapi tak keluar hitam, keluar putih tu. Kalau lah. Atamani tu mana cita-cita? Cita-cita angan-angan kan? Li ada tu lam kan? Al-Tamani. Alif lam. Alif lam ta mim nun ya. Alif dekat orang. Nun dia ada satu. Mani. Tak apa Ustaz. Alif kat bawah ke atas. Ni 12. Okey, al-istifham tu pertanyaan. Al-amru perintah. An-nahyu larang. An-nida seru. Ya ayuhanah seru. At-tamani ada dalam Quran at-tamani. Jadi tuan-tuan, Angan-angan. Seru. Angan-angan. Bukan seru. Angan-angan. an-nida seru. Suruh tu nida. An-nida seru. Si tidak kan? An-nida. Alif lam. Alif lam. Nida. Dia kata alif dia semua tu. Nida. Tidak seru faham soalan. Soalan. Perintah. Al-amri perintah. Amar. An-nahyu larang. An-nida seru. At-tamani angan-angan. Ataupun cita-cita. Tengok orang cita-cita boleh jadi. Angan-angan ke cita-cita Ustaz? Ada yang boleh dia. Dua-dua atau? Dua-dua. Boleh. Nanti kita Ada cuba yang ya. boleh. Nahyu. Dia apa? Ada yang tidak boleh. Ya, an-nahyu. An-nahyu. Ya. Bukan tu at-tamani ya. An-nahyu nombor 3. Lepas al-amri tu. Okey. An-nahyu lah. Yang bukan tuntutan, seperti al-qasam. Al-qasam ni bukan tuntutan sumpah. Al-qasam, al-qasam sumpah. Wallahi. Wabillahi wa tallahi itu sumpah. Sumpah itu tak ada tuntutan dalam ayat tu Wow. At-ta'ajjub. At-ta'ajjub ni kagum. Kagum, heran. Saya 2 malam lepas betul-betul cakap ni. Mimpi saya, ya Allah, kalau aku dapatlah apa tu, cari benih naga madu saya dah ada naga, dah manilah. Dia fikir-fikir, tadi sampai sini ada orang bagi saya benih naga. Tengok, ajak bagi saya benih naga. Dah mimpi dah, saya mimpi macam benda ni pernah berlaku. Pernah tak? Pernah tak buat satu kala, macam dah pernah berlaku benda ni. Ada tak? Itu tanda nak takut dia. Okey, ta'ajjub. Nanti kita buat ayat ta'ajjub. Macam kalau kita kata ni, contoh dia ma ajmala. Mana ma ajmala? Simpul. Alangkah indahnya bulan. Ma ajmala. Ini Jamal. ma ajmala. Ma ajmala bukan ma, bukan tidak.
menandakan ma takjub. Alangkah indahnya bulan purnama malam ni. Jadi ini dikatakan ayat insya'i ghairu talabi ta'ajjubi. Boleh tak tuan-tuan kata macam ni dalam Quran boleh jumpa? Dalam Quran ada ayat apa ni? Ayat biasa. Ada. Ni alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Okey. Tidakkah Allah itu, tapi dibawa dalam bentuk nafi. Mana Allah itu sebaik-baik hakim. Tapi dalam bentuk nafi. Untuk nak lebih kuat lagi. Sebab di bawah ta'ajub ni ada berapa lagi? Banyak. 11. 11 jenis ta'ajub. Ada ta'ajub positif, ta'ajub negatif. Ta'ajub positif. Orang datang kat kita. Oh, sihat awak Saya akan Sihat nampak alhamdulillah. Positif kan? Bila negatif, mau makan apa negatif tak? Negatif tegur orang macam tu kan? Tak boleh tegur malu. Macam orang tegur saya, ustaz, kurus sangat. Itu tajuk tu. Kenapa kurus sangat ustaz? Orang bagi saya, one of my student, dia bagi air extract apa tu, apa nama pokok yang buat tu, buat wangi-wangi tu, gaharu. Air gaharu. Gaharu tu dia boleh keluar dua, satu air, satu minyak. Jadi air tu dia bagi. Air dia minum sikit satu dulu. Jadi minum susu Ustaz rasa kata-kata, rasa lima satu semua. Tapi saya tak kata, dah minum 2-3 hari dah. Dia rasa sihat kan, memang sihat betul ni. Tidak letih tau. Air, nak tengok tak air gaharu? Minyak wangi. Malam saya jumpa Datuk kat masjid. Datuk ni dia ada beberapa ekar tu. Dia tanam just purposely dah tanam sono je. Kan dulu orang-orang duk main-main kata tanam gaharu-gaharu kan. Jiran saya pun tanam gaharu. Dia tak tahu nilai gaharu. Gaharu tu bila selepas beberapa tahun dia kena cocok tau. Dia kena cocok. Cocok tu macam kita belah kan. Kita keluar kan. Lepas tu batang dia tu boleh diproses untuk jual kan. Kan minyak dia tu boleh buat keluar. Jadi ada seorang hamba Allah tu, dia nak order minyak gaharu ni lebih kurang dalam 5 liter. Minyak gaharu 5 liter. Ya nak dengar dulu. Tak ada cerita lagi. Dia kata orang yang supply 5 liter tu, how do I send you? Oh no, I get my plane to fetch. Maknanya 5 liter nak naik kapal terbang sendiri bagi ambil. Mana hebat tak? Just 5 liter je. 5 liter betul mineral tu. Mana mahal je benda. 5 liter banyak tu. Banyak. Sebab tu dia kata bawa plane sendiri mari beli. Tak boleh hantar kapal terbang. Curi dia orang. 5 botol ada. Half liter ni, half liter. Maknanya 10 botol ni. Ya, 10 botol. 5 liter. 10 botol tu. Ya betul. Murah. Sebab dia boleh buat. Buat minyak wangi. Jadi tuan-tuan, Dr. Kamisah tanam sekarang. Lambat dah. Tak apa. Saya dah lambat. Saya buat nahu sorof je lah Ustaz. Betul. Tanam gaharuno. Okey. Nak habis dah ni. Madah zat tadi. Okey. Yang ketiga dia panggil madah. Madah ni puji. Al-Manhu. Dan yang keempat dia kata At-Taraji. At-Taraji ni harapan. Ya, At-Taraji ni maknanya kita kata macam harapan yang boleh capai. Harapan yang boleh capai. Seumpamanya kita kata insya-Allah harap-harap awak lulus. Boleh capai tak? Roji. At-Taraji. Madhu. Maknanya harapan boleh capai.
Pernah dengar dalam Quran asa rabbukum ayyarhamakum? Betul tak? Ada tak kata asa? Asa rabbukum ayyarhamakum. Maknanya itu ayat uslub insya'i ghairu talabi taraji. Banyak nama. Taraji yang mana tidak ada, boleh katakan bohong atau dusta. Taraji. Satu lagi yang keji Ustaz. Ni azam. Azam tak? Azam berbelum lagi azam. Al-Madu tadi tu. Ni okey. Al-Madu. Azam sini. Harapan Ni boleh azam sini. Keji. Al-Madu tu keji. Azamu. Tak apa itu harapan Keji. boleh capai. Itu betul. Al-Taraji. Taraji boleh capai. Al-Madu. Harapan Ni boleh Al-Madu capai. puji. Puji kan? Puji. Oh, madu Praise. Ya. Mana komadonya? Oh, tu harapan boleh capai. Azam. Azam. Jadi Atamani. Allah, salin-salin je lah. Tak tahu juga. Azam. Al-Qasru. Okey, Nabi ni. Al-Qasru. Ni. Al-Qasru. Okey? Azam. Al-Azam. Al-Qasru ada 6. Kan kita pergi yang 7 tu Qasru kan? Ada tak Al-Qasru? Tak ada. Ada. Yang 7 dulu sudah kita tak bagi. Ada tu macam tu. Kan 7 adalah Qasru. Sebut pendek makna panjang, sebut panjang makna pendek tak? Okey. Ada. Itu dalam mana ayat pendek? Oh, Al-Qasriyun. Qasriyun. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Tujuh. Ada 6 ke 7? tak ingat ni. Hari tu saya datang, jam 8 datang, dia datang. Saya cuma lipat. Al-Qasri. Tak ada. Dia pun dalam. Okey, tuan-tuan. Al-Qasri ni ringkas tapi padat. Ringkas tapi padat. Kalau baca dalam buku translation dia. Umpamanya dia kata An-nahyu. Apa ni an-nahyu? An-nafyu. Mana an-nafyu? Nafi. An-nafyu. Kalau dah boleh sebut bahasa nafi tu dah bagus tu. Plus al-istifham. Al-is an-nahyu plus al-istisna. Mana al-is nah, dia ni illa dengan la. Contoh dia la ilaha illa Allah. Ini contoh yang pertama. Ini nafi dan istisna. Jadi ini kita katakan qasri. Ayat ni qasri. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi selama ni kita tak tahu itu sebenarnya ayat qasri. Kita tahu lah apa Jinsi. Nafiah jinsi. penasihat secara total. Secara total. Tidak ada orang lain lagi boleh. Kita tahu sangat tu lah. Tak apa. Tapi sekarang ni dia sebenarnya badai. Dia sebenarnya dalam ma'ani di bawah tajuk bidang 3 qasri. Al-apa Ustaz? Al-istisna. Al-istisna. Exception, kecuali. Al-istisna. Qasri Nabi tu tak ada. Ya. Alif. Nak Amzah. Okey. Yang kedua dipanggil al-hasri. Ni. Yang kedua adatul hasri. Adatul hasri. Tengok, tuan-tuan. Yang main peranan ni semua huruf nafi, haraf. Sini pun semua haraf. Ni semua haraf. Bukan fi'il, bukan isim. Haraf semua. Dalam makni ni haraf je. Itu nama dia haraf makni kan? Haraf dia. Tengok juga al-istifham, haraf. Al-amru ni fi'il, amar. Al-nahi fi'il mudhari'. Lepas tu al-nida haraf, tamani haraf, qasam haraf, ta'ajjub haraf. Majoriti haraf. Okey.
Yang kedua ada Hasri. Okey, tuan-tuan. Contoh dia innama. Halas tak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama. Inna dengan ma. Mana hasri itu maknanya? Okey. Taukid lebih kuat. Mana bila sebut benda tu tak ada orang lain masuk. Mana dia kata innama ni dia alat kepung. Anak Tak ada kepung. Kepung ni macam kita tahan ikan tu kan. Bila pakai innama, mana orang lain tak boleh masuk. Tapi dia kuat sikit daripada la nafiah. La nafiah tu nafi. Innama ni positif. Macam innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak kamu fitnah. Tak boleh lagi longgar-longgar. Tak boleh lagi kurang-kurang. 100% ujian. Betul tak? Itu dia kata hasri. Hasri tu maknanya tak boleh tawar-nawar. Tulislah doktor. Tak boleh tawar-nawar. No discount. Okay? Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam era Al-Quran, dia tulis innama, ada tulis al-hasri. Ada. Innama tu al-hasri. Satu perkataan je. Inama je. Tak ada lain. Ada. Adatul Lepas ni hasri. rakan-rakan dia ada. Rakan-rakan dia. Ni beri frame saja. Innama. Ni positif ke negatif? Positif. Positif. Okey. Hasri ya. Innama hasri. Yang ada innama tu. Ada. Ada. Innamal mu'minun innama apa? Tadi ujian Ada tu. Okey. Okey. Inama Adatul hasri. dan saudara-saudaranya. Ada tul hasri. Ustaz Saya tak pasti ada saudara tak. Tata dia seorang tunggal. Itulah saya tanya tadi. Anak tengok tengok. InsyaAllah. Jangan masuk dia sini. Okey. Saya tolong sampai aja. Okey. Yang kedua, Yang tiga. yang ketiga dipanggil ataf campur dengan la. Tahu tak ataf? Tahu. Ataf, ya kita banyak kan? Campur dengan la. Dia ataf, tapi ataf dia guna la. Contohnya, dia kata Muhammad ni Nabi ya. Rasulun. Betul tak Rasulun? Ini mubtada, ini khabar, betul tak? Tapi la syairu. Bukan penyair. Bukan penyair ni siapa dia? Bukan penyair ni siapa dia? Rasul. Rasul lah. Mana dia atas ni? Dia atas pada ni, tambah pada ni, tapi dalam bentuk nafi. Seronok tak? Minggu depan jangan miss. Nanti minggu depan Ustaz belanja lagi tu. Kalau ada. Dah order dah dia minggu depan. Order dah. Jadi saya nak 3 minggu depan. Untuk kelas saya 1. Untuk saya 1. Buat dah. Okey. Satu lagi ataf dia campur dengan bal. Pernah dengar perkataan bal? Ada. Bukanlah bal. Ya. Ataf campur dengan bal. Apa ni bal? Bahkan. Cik Salimah cari berapa bal dalam Quran? Baru kita jumpa. Banyak. Bukan bala. Bal. Bukan bala. Bala tu maknanya sama juga. Sama dengan bal juga. Okey. Okey. Bal. Ya. Okey. Empat. Empat. Okey, sebagai contoh. Okey. Okey. Ma al-Qudusu, mana al-Qudusu? Kudus Baitul Maqdis. Madinatun Yahudiyah. Maknanya bukanlah Al-Qudus itu bandar orang Yahudi. Okey. Bal
Islamiyah. Bahkan dia bandar orang Islam. Ini maksud dia ataf dengan bal. Ya, ataf dengan bal. Okay. Al-Quds bukanlah negara Yahudi, tetapi dia negara Islam. Itu untuk memperkuatkan. Ya. Okay, dua lagi ada. Madinati. Ha. Lepas tu apa Ustaz? Madinatu Yahudiyah. Madinatun Yahudiyatun bal Islamiyah. Bukanlah Al-Qudus itu bandar orang Yahudi, tetapi dia bandar orang Islam. Penegasan. Okey. Quran tu apa statement dia? Ini ayat biasa kan? Ayat biasa. Ayat biasa. Tapi dalam Quran kita jumpa Ada banyak. ada banyak. Bal. Nanti saya masih cari ayat yang ada bal. Oh, itulah banyak. Buat puluh satu. Dia pakar mencari ayat. Dia ada tab dia. Ya. Okey. Yang ke berapa? 5. Yang kelima sekarang. Yang nak ambil dah. InsyaAllah kita ambil pukul 5.5. Yang kelima, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dia panggil At-Taqdim. Mana At-Taqdim? Dulu dia. Dahulu. Ma haqqahu ta'khir. Tidak benar. Ma haqqahu ta'khir. Yang dulu tu tak dulu. Maksudnya gitu. Yang dulu tak ada hak untuk lewatkan. Oh, macam langit. Langit dan bumi. Malam dan siang. Tak boleh kata siang dan malam. Malam dan siang. Al-lail wa nahar. Dulu at-taqdim yang dulu ma haqqu ta'khir, tidak ada hak untuk dilewatkan. Okey. Okey, sebagai contoh ni, alallahi tawakkalna. Kepada Allah lah kami berserah. Mana ada tak kepada siapa lagi kami berserah? Tak ada. Maknanya itu dikatakan yang dulu tak boleh kita akhirkan. Alallahi tawakkal. Okay? Itu ayat dia. Dan akhir sekali, okay, ataf campur dengan lakin. Nah, ataf campur dengan lakin. Ingat lakin ni adik-adik apa? Tetapi La adik-adik. La nafi. Adik-adik inah. Inna. Oh ya ya. Oh, Ya Aina. Ya inna. Kalau tinggal. tak enak. Isim inna, khabar inna. Cari ayat yang ada lakin lah. Itu talabi ke ada talabi ke tu ayat dia? Okey. Banyak lah tu lah. Cari satu. Banyak lakin. Kalau tinggal. Okey. Pasal dalam kad ni dia hanya bagi contoh biasa, ya. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 64. Ha. Surah Al-Tawallaitu min ba'di dzalika walaula fadlullah alaikum. Ada lakin. Ada tapi lakum. Lakum. Itu lakin. Okey. Contoh dia ma Muhammadun muallimun. Apa maksud? Tidaklah Muhammad itu bukan guru, lakin tajirun. Tetapi peniaga. Itu tadi. Itu dia. Ayat lakin. Jadi kita bagi sketch dulu. Minggu depan kita go bit by bit. Ya, sampai habis makni.
terutama sekali bab yang banyak ni. Jakim dah keluar dah ayat Larangan. Amar, ayat nahi. Buku amar kuning, buku nahi warna pink. Itu adalah di bawah makni. Amar, nahi, ayat-ayat amar dan ayat-ayat nahi. Beli buku tu. InsyaAllah. Dah boleh tak? Dah. Oh, ada sini. Sini dulu lagi. Lama dah kita nak buka je lagi. Kita lagi Ya ke? Ya, Ustaz tu beli. Betul. 3 Tengok. Beli dah setahun dah baru belajar. Lebih pada setahun kan. Bawa ayat tu kita cari di mana amar dan nahi. Cikgu Azian, ada problem? Nak catat? Buat catatan. Tak sempurna ada satu dia baru tadi. Tadi awal tadi Ustaz sebut kasus itu ada 7. Sekarang baru ada 6 dah sini. Kosong. Kosong. Kosri. Okey, tarik balik 6 lah. 6 saja. 6 lah. Yang 7 tu uslub. Jadi 6 je lah tarik balik. Dia boleh tarik kan? 6. 6 kan ni? Cikgu Azian? 6 kan? 6 saja. 6. 6 saja. Uslub ni, ini semua lah uslub. Gaya bahasa tu. Uslub dia ibtidai, talabi, inkari, talabi istifhami, talabi amri, waktu ghairu talabi al-qasam, kemudian qasri, nafi, qasri. Itu jenis-jenis tu lah. Bukan senang tu. Kalau boleh mahir tu semua. Pada 7. Lebih 7. Mana lebih? Kalau kira dia punya main title is Khobari, Isyai, Qasri. Tapi lepas tu anak-anak dia pula. Wah. 7 tu kat mana? Kasri ni ada 7 pada Dah bukan betul yang saya bagi 7 uslub tu. Lebih dari 7. Ini kita pecahkan dalam bentuk gambar ajar. Kita akan masuk lah. Kita akan masuk lagi. Itu yang saya bagi 7 tu secara ringkas. Mungkin ada yang tak sebut ataupun ada yang berulang. Kita akan tengok nanti. Ada tak Amri saya bagi? Amri duduk di mana? Amri duduk dalam insya Allah. Jadi untuk nak mudah kita bagikan 7 tu kepada 3 ni. Supaya tuan-tuan dapat lebih. Kita kelas-kelaskan dia. Kalau dalam tu tak ada kelas. Tak ada klasifikasi kan? Ustaz, tolabi yang tu dengan tolabi yang ni sama ke Ustaz? Tak sama. Lain lah dia jangan punya. minggu depan kita lihat lah. Apa talabi ini, apa talabi ini. Ini dia punya betul. Ya, cikgu Zat. Segi pengistilahan kita bersebut ma'ani kasri saja. Boleh. Boleh saya. Sebut mani dulu. Ma'ani susah. Tapi kalau sebut qasri tu dia tak ada lagi bayan, tak ada badik lah. Itu memang mani lah. Sebut talabi, mani. Ustaz ni uslub tu maknanya dia al-taqdim dengan al-ta'khir. Ya. Lepas tu al-taqrairuhu wal-tanqi. Israt dan engkar tanqi. Itu apa ni? At-taqdim, at-ta'khir masuk dalam mana? Wal-zikru wal-hazam. Masuk dan buang. Itu al-ta'kaidu wa-adami. Wa'adami. Penekanan dan tiada kesungguhan. Lepas tu wal-kafru wa-adami. Pendek. Ni ada kosor, kan ni kosor. Pendek. Pendek ni. Okey. Ada. Ni qasri. Ni aja. Qasri. Ya, Qasri pendek. saja ada 6. Ada 6. Ini tajuk yang kata 7 usul tadi ni yang saya baca ni Ustaz. Tapi kita pecah ikut jadual. Yang itu secara umum. Secara umum. Yelah, dia ada 6 lah. Sebab apa Ustaz tahu yang takdim dengan takhir tu under one topic. Kalau tak ada, kalau pecahkan 2 tu jadi 7. So it becomes 6. Ni lagi detail lah. Detail. Very first. Ustaz, saya mau faham maknanya. Takdim dengan takhir. Uslub tapi 7 tu apa? Nombor 5. Dan ada first one. 7 tu Ada dia first 7 tu sub topik. 7 seperti Ya, sub topik kita sub divided into
Three section. 28 belas satu. Kemudian every session further subdivided into another 3, 2, 1. Itu dia. Tapi dia punya konsep dia ada 7. Uslub tu ada 7 bentuk. Satu yang tadi atas tu kan amri, nahi, qasri. Dalam tu dia tak ada tak qasri? Ada. Qasri dia mana qasri? Pendek. Balik nanti cuba lah teliti dulu lah. Jadi minggu depan kita sebut Al-Amri ya. Al-Amri. Tak apa Ustaz, ulang. Jadi minggu depan kalau kita sebut Al-Amri, kita bincang ni Insya'i talabi amri. Jadi kita tengok ni. Lepas tu kita bincang pula Nahi. Kita bincang pula Ibtidai, khabari, ibtidai. Itu dia. Cuba tuan-tuan tak keliru. Jangan apa tu selalu dengan topik-topik ni. Jadi kita put dia punya topik dia into dia punya section yang betul. Macam kita letak bayang dan banding. Satu lagi tak kan? Khabari tak. Khabari ada. Ulang. Tak apa. Tuan-tuan dengar lah kata Ustaz. Bila kita ulang apa tu ni balaghah ni, nahwu dia mai sendiri. Nahwu tu dia naik sendiri. So selamat mengulang kaji ya. Kena ulang kaji banyak. Kalau tidak tak boleh. Bukalah buku-buku balaghah yang ada dia tu, tengok, cuba tengok. Tapi skop dia ni. Ini kita kata structure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين في السؤال وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يخرج من بين أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك رحيم ولا تؤاخذنا بما نسينا يا كريم. صلى الله عليه وسلم.